Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah, syukur, selamat datang ke YouTube channel saya, Sang Pendahka. Okay, Alhamdulillah, sekali lagi aku masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan sedikit waktu untuk aku curi-curi waktu each time untuk aku berkongsi sebarang info menggunakan medium video. Aku berkongsi melalui buat video lah. Right, so ramai orang tanya kenapa tak buat video, Sang, are you busy doing nothing or what? Oh, spikang sikit kan. So memang kita agak sedikit sibuk. Sebab sibuk tu pun bagus sebab kita kerja sendiri. Kalau terlalu banyak masa lapang tu tak ada gaji lah maksudnya. Okay, so biasa bila ada video pelik-pelik baru aku buat video lah. Dan untuk kali ni aku buat video sebab ada cam yang pelik, yang mana kita buat cam Wave 125, Honda Wave 125 PMP dekat Honda EX5 menggunakan rokaan bearing Yamaha Legenda 110. So daripada Honda dia ke Honda dan ke Yamaha. So itu adalah satu benda yang pelik lah. EX5 sebenarnya aku membuat kompilasi macam album lah kan. Membuat kompilasi cam EX5. So sebelum ni aku dah buat video dial data ke EX5 pakai rokaan standard. Kita ada dial ke EX5 menggunakan rokaan Morena Screen 110. Cam EX5 guna rokaan standard Legenda 110. Cam EX5 pakai rokaan bearing Legenda BRT. Kita ada KS5 pakai rokaan bearing GT 128. Kita ada cam EX5 pakai rokaan bearing EX5. Kita ada 6 dah video kompilasi untuk cam EX5 yang pelik-pelik, yang syirik-syirik, penuh kesesatan. Dan sekarang ni video yang ketujuh, kita ada cam EX5 pakai rokaan Legenda 110 bearingnya. Okey, dan ini adalah video yang ketujuh. Dan ke-8 next ataupun penutup untuk segala video cam Honda EX5 ni adalah aku akan buat, insya-Allah aku akan buat cam EX5 pakai rokaan Honda Dash. So dari Honda dia ke Honda, dari Honda ia datang kepada Honda ia pergi. Itulah cerita dia kan. So banyak ni kenapa lama sangat tak buat video, kenapa sibuk sangat ke apa ke sebab view hambar, ke sebab view hambar. Sekali lagi, ke sebab view hambar. Tak. Aku buat video secara terus terang, secara peribadi aku tak pernah tengok pun berapa jumlah view yang aku dapat, berapa jumlah komen, berapa jumlah like, berapa jumlah dislike, apatah lagi lah. Memang aku tak ambil pot sangat lah benda tu. Sebab tujuan aku buat video adalah untuk bagi hampa tengok, hampa tahu betapa luasnya dunia modifikasi. Itu sahaja. Sebab aku memang tak ambil pot sangat pun. Banyak like, view. Sebab kurangnya view tu petanda bagus bagi aku. Nampak tak pelik? Orang YouTuber lain, aku bukan YouTuber lah, YouTuber lain buat video, bila kurang view dia pun pecah kepala, macam mana nak naikkan view? Aku tak. Bila view berkurang, aku Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab aku dapat satu petanda yang mana dah ramai orang boleh die. Jadi orang tak perlu tengok video aku dah. Tak perlu tengok sebab dah reti. Dulu tak reti sebab tu hari-hari tengok. Hari-hari tengok. Sekarang bila dah reti tak perlu tengok dah. Sebab benda yang sama. Yes, benda yang sama. Benda yang sama je aku tunjuk. Sebab apa aku buat banyak-banyak video? Supaya mempelbagaikan data-data cam yang aku boleh cerita kat hampa dan aku boleh kongsi kat hampa segala betapa besarnya dunia modify. Itu sahaja. Okay? So jom kita akan pergi kat enjin, kita akan dial cam. Sebelum pergi kat enjin dial, aku akan tunjuk dululah cam tu sendiri macam mana bentuk dia, rupa dia. Lepas tu kita akan dial dan hampa akan nampak lah perbezaan-perbezaan dia, kenapa dan kenapa dan kenapa. Right? Itu sahaja berlaku. Jom kita pergi tengok cam tu dulu. Okey, so sebelum kita pergi bedai, aku tunjuk kat hampa, ini adalah camshaft Honda EX5 menggunakan rokaan biasa lah. Ni adalah bentuk dia. So pilih kain hitam supaya nampak dia punya tu, nampak tu adalah bentuk dia. Dia macam ni lah. Ni tegak, sini condong sikit. Ni adalah bentuk cam standard Honda EX5. So ini pula adalah cam yang aku dah buat untuk pakai rokaan bearing Legenda tu. So boleh tengok bentuk dah. Maafkan saya kalau lighting tak berapa cantik. So ni adalah kamera, nampak bentuk dia pun bulat. Nampak? Tengok dia, beza tak bang? Beza lah, tengok bentuk lah. Nampak? Jauh perbezaan dia. Sebab apa kena nampak bentuk bulat macam ni bang? Sebab kita pakai rokaan bearing. Bila bearing dia tak boleh tajam macam ni kan? Bila tajam macam ni, bearing tu cepat rosak. Sebab sini dia lembut, sini dia jatuh terus. Dan karakter enjin pun akan berubah. Kawan saya pakai okey je bang, aku tak kata tak boleh. Tak kata tak boleh, cuma kata tak sesuai. So tak gunalah hang pakai rokaan bearing tapi profile hang tak bearing. Tak kena. Macam hang makan cakotiao tapi tak ada kotiao. Jadi apa? Macam tu lah. So boleh tengok sini ya. Ini adalah aku pakai body Wave 125. So ini adalah cam Wave 125 yang kita tak custom lagi. Ni cam Wave 125. Aku pakai macam-macam brand ni, brand High Speed lah, Tokahi lah, Espada lah. Apa sebarang brand pun tak jadi isu sebab kita nak ubah
jadi macam ni. Nampak? Ni asal dah. Ni Allah. Ni asal dah kamera, tolong fokus kamera. Okey okey, lock sikit. Okey, ni asal dah. Dan ini sesudah dah. Biar nampak. Okey ni asal. Ni yang kita dah potong, kita dah ukur, kita dah sukat apa semua untuk masuk kat head Honda ESP lah. Boleh tengok kita potong, kita sukat, kita ukur apa semua. So ni first stage dah, ni second stage dah, ni final dah. Tu dia. So bila cam macam ni, janganlah minta macam harga beli cam W125 Racing kat kedai bawah RM50. Yang mampus lah tak jual. Sebab apa aku tak open order langsung cam-cam macam ni dekat Shopee? Salah satu sebab harga. Harga orang tak mau banyak. Itu pun satu masalah lah. Bila kita nak pakai yang pelik-pelik, harga dia pun pelik-pelik lah. Tak macam lah cam racing biasa-biasa tu. Itu sahaja. Dan kenapa kita nak tukar-tukar ni? Sebab kita nak dapat rokaam ratio dia. Right, so itu untuk cam. Jom kita pergi die-die, bedai-bedai. Terlupa. Hampir terlupa. Cam tu kita ubah kat head lah. Ni head spy. Head ESP. Kita masuk cam tu macam tu je. Bearing tak ada. Set aku buat bearing dulu. Betul lah aku ketuk bearing ni. Kalau tak nampak bentuk dia. Kita masukkan bearing menggunakan special tool, nama dia Hammerton. So cam spy ni, cam W125 PMP ESP ni dah. Okey. Tekan buat masuk. Okey. Ini adalah rokaam bearing untuk model Yamaha Legenda 110. So, kita masuk dah. Tak nampak, susah. Aku duduk tengok dekat apa? Handset. Macam tu lah. So nampak duduk elok macam tu lah. Ni macam longgar macam ni sang. Cerdik lah sikit, apik lah washer. Kata nak modify, tak boleh sang, kami nak PMP terus lah. Pakai standard, jangan modify macam tu. Payah juga orang kena modify sikit-sikit komplain. Tapi nak pakai pelik-pelik. Sebab tu dia cakap nak pakai cam pelik-pelik. Sebelum nak pakai cam pelik-pelik, walaupun ada duit nak bayar, owner tu sendiri kena pelik. Maksudnya owner tu sendiri kena kreatif lah, kena bijak lah. Takkanlah sekecil-kecil benda pun nak tanya. Kalau abang orang kata malu bertanya sesak jalan. Ini modify dik. Kreatif sikit. Kalau tak kreatif macam mana nak modify? Ni batang sap keris ni aku main juluk je ni. Nak sumbat kat head. So pasang lah macam tu lah. Ni duduk macam ni, ni duduk macam ni. Bearing dia sentuh elok lah dalam tu. Gitu cerita dia. Right, baru kita pergi die bedai. Okay, jom let's go. Okay, sebelum kita die, aku nak tunjuk hampa berapa ketinggian lift cam ni. So kat situ aku letak meter tu dekat bonggol cam lah. Sebab kita nak ukur cam. Bukan ukur set mirror. So hampa tengok tumpu dekat meter atas ni lah. Meter ni digital, dia memang sensitif, kuat santak sikit. So kita tengok berapa paling tinggi kita dapat 6 point berapa tu? 6.49. Ambil 6.49 tadi. Tu. Dia duduk dekat puncak paling tinggi tu lah. Bagi cam tu. Kita dapat di 6.49. So 6.49 adalah ketinggian cam menolak rokaam. Belum lift valve lagi. 6.49 tadi. 6.49. So ingat nombor ni 649. Nasib baik tak suruh satu angka kalau tak tekan nombor ni. So nombor ni lagi kita akan tengok kenapa kita nak tahu sangat benda-benda ni. Right, jom kita pasang rokaam dan kita akan mula die bedai ya. Okey, sekarang kita akan mula mendial. Teng. Syok pula stand kamera baru aku ni. Lecah tu. Canggih. Okey, set kejah lah. Okey, macam tu nampak kot semua lah. Kalau yang tak nampak tu minta maaf lah. Right, so sebelum kita nak mula bedai-bedai macam biasa, hampa perlukan whiteboard.
Dan juga marker pen lah. Takkan whiteboard dengan pensel, takkan whiteboard dengan pen, tak kena. Kenapa nak kena ada whiteboard? Sebab kita nak contiang-contiang. So buat pala 4 macam ni. Sini adalah open, sini adalah close. Sini adalah intake, sini adalah exhaust. So first kali data kita akan dapat exhaust open, lepas tu minyak open, exhaust close, last kali minyak close. Okay. So kita tulis kat atas ni kecil 6.49 ni ketinggian cam menolak reka arm tadi. Right. So lepas tu kita buat belakang ni. Cara dah tu. Jatuh pula dah. Oh, diam. Okay. Mula-mula tolong fokus dekat waktu sekarang ni ya. Yang nak tulis ni. Ni step biasa aku. Untuk siapa-siapa yang baru tengok YouTube channel aku ni, dipersilakan fokus waktu ni. Jangan duk excited sangat. Markah hangpa duk balas mesej tu, abang dah sahabat sat, abang nak belajar ni. Mesti markah hangpa kata, nampak bijak tu abang ni, sebelum ni tak belajar pun. Okay, so kat sini kita ada TDC 90 degree, 90 degree BDC, BDC 90 degree, 90 degree TDC. So ni menatang apa? Ni adalah ruangan. So dari TDC ke 90 ni adalah ruangan untuk exhaust close. Sini ruangan exhaust open. Sini ruangan intake close. Sini ruangan intake open. Macam tu. Ruangan ni apa? Ruangan ni tempat dia perlu duduk dalam kawasan dia tak boleh main masuk tempat orang. Kalau exhaust close kena duduk dalam kawasan exhaust close, intake open kena duduk dalam kawasan intake open. Tapi bang, saya ada motor standard saya bang, kenapa duduk tempat lain? Cam standard memang macam tu lah, dia kecil, dia tak besar, dia kecil aja. Memang macam tu lah. Ni untuk cam performance. Daripada duduk kat sini, kita pindahkan dia tempat tu. Right. So fokus kat tempat empat bahagian ni. Untuk yang panggil apa, baru-baru die lah. Right, jom kita nak mula die. So bila mula-mula nak die, mulakan dengan bismillah. Meter ni letak macam biasa, setegak-tegak yang mungkin. Angle tu kena secantik-cantik macam mana valve tu nak turun. Valve tu nak turun macam mana? Contoh kat sini. Okey. Ni kepala valve tu lah. Jarum kita bubuh sini, dia turun, dia akan turun macam tu. Yang tak boleh macam mana? Jarum tu hang tikam sengit macam ni. Bila valve tu turun, jarum terkelak kat sini. Lepas tu bang, ni macam mana nak baca ni bang? Ambil whiteboard ni empuk lah. Letak betul-betul lah. Nak buat kerja ni, kerja buat betul-betul. Ikhlas. Tak ada ikhlas langsung, buah meter pun tak betul. Okay, so kita akan mula dial. Kita akan dial ikut pusingan enjin. Pusingan enjin motor adalah clockwise. Betul ke? Clockwise ke? Takut salah, malu pula aku. Melawan arah jam lah, senang kata. Sebab memang macam tu lah pusing dah. Okay, kita akan pusing. Dan sambil ke pusing ni, apa tengok meter dekat exhaust. Bila meter kat exhaust bergerak, cukup satu pusingan ataupun 1 mm, kita ambil nombor di piring. So nombor kat piring sekarang ni adalah 50 degree. So tulislah 50. Kalau saya dial bang dapat 20 je lah, tulis je lah. Kau bukan dial cam yang sama aku dial, tak samalah nombor dia. Okay, lepas tu kita teruskan pusingan, kita akan dapat nombor 2 kita dapat apa dah? Nombor 2 kita akan dapat minyak buka. So minyak buka, tengok meter minyak, jangan tengok meter exhaust dah. Pedulikan je meter exhaust tu, dia nak terlipat ke, dia nak apa ke, lantak ke dia. So nampak meter minyak sudah mula bergerak. Cukup satu pusingan mewakili 1 mm. Kita tengok nombor dekat piring. Nombor kat piring sekarang adalah 11. Tulislah 11. Lepas tu pula kita pusing lagi sampai habis. Kita akan cari exhaust tutup. Meter exhaust dah tak bergerak. Ni aku letak tak apa tepat lagi angle pun. Aku pun masih belajar lagi. Kalau kita letak angle tu cepat, tutup pun dia akan berhenti dekat kosong juga. Tu yang terbaik lah sebenarnya. Tapi aku masih lagi belajar. So dah habis ni, kita reverse balik pusingan untuk dapat exhaust tutup. Tu dah. So exhaust tutup sekarang duduk dekat 37. Tu je lah 37. Macam tu. Tiba. Kan? Apa yang pelik? Tadi waktu minyak buka ataupun exhaust buka, kita biar meter tu berpusing satu pusingan baru kita ambil nombor. Untuk tutup pula, dah habis pusing, kita reverse balik. Kita pulangkan balik. Satu pusingan yang kita ambil tadi, baru kita ambil actual berapa dia buka. Lepas tu kita teruskan pusingan, kita akan dapat minyak tutup. Sama je. Pusing sampai habis. Macam ni kan. Pusing sampai habis terus. Ni tak apa cantik je kalau letak ni. Tak apa cantik ni. Patutnya meter ni tak boleh sentuh terus sebenarnya. Tapi macam biasalah, kita bukan nak jawab periksa sangat pun. Jadi selagi mana memberi kefahaman, pakai je lah. Kan? Okay, kita reverse satu pusingan. Duduk dekat 75 degree. So tulis je lah 75. Janganlah bergaduh. Tulis je 75. Okay.
So dah dapat nombor ni, nak buat apa sang? Kita akan pick whiteboard lebih besar untuk aku memberi penerangan yang lebih lanjut supaya hampa boleh faham, insya-Allah. Okay guys, tadi kita sudah mendial cam wave 1 to 5 PMP Aspire menggunakan rocker arm bearing Legenda 110. Oh, syirik betul. So aku harap semoga selepas tengok video ni hampa berpegang pada akidah hampa sama. Okay, ni open, sini close. Sini intake, sini exhaust. So kita dapat exhaust buka 50, exhaust tutup 37, minyak buka 11, minyak tutup 75. Okay, so apa masalah nombor ni? Tak ada masalah ha, cam ni sambuat. Bandai lah korang. Aku pun hidup benda bermasalah, takkanlah apa aku buat tak ada masalah. Semua masalah. Maksudnya orang yang buat cam ni bodoh lah, tak hati buat cam. Tak juga. Sebenarnya nombor ni berterabur. Satu sebab yang boleh mengubah apa kedudukan marking tu, salah satu sebab adalah timing chain kita. First kali timing chain. Maksudnya kalau motor, kalau aku cakap macam mana korang dah, motor standard, cam standard tak payah dive pun tak apa. Sebab kilang dah sukat cun-cun dah hanger dia semua. Dia akan ada ralat. Cam standard pun ada ralat 3 ke 3 degree. Maksudnya ada 6 degree ralat untuk cam standard original kilang. Itu kalau cam standard. Kalau cam racing boleh pergi 12 degree. Kalau cam yang sang buat cak ayam, tangan pun tak bedung, lagi banyak contoh ni contoh dia. Banyak degree yang lari. Wah, itu tak bagus lah cam sang. Tak bagus, memang tak bagus pun. Aku tak pernah kata bagus pun. Okay, so kalau siapa-siapa yang dah selalu tengok video ni, dia tahu lah sang ni marking je sang. Kita betulkan marking, selesai masalah. Tak boleh kena pakai marking macam ni terus. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ada nombor 0, 30, 5, 35, 10, 40, 15, 45, 20, 50, sebab dah sampai 75 kan. 25, 55, 30, 60, 35, 65, 40, 70, 75 kan. 45, 75. Okay, kita ada nombor-nombor ni. Nombor-nombor ni bukannya kewajipan pun nak kena ikut gila-gila, tak. Tapi ini adalah padanan nombor yang sepadan dengan RPM ke mana motor tu nak pergi. Nampak tak tulisan tu? Lama tak buat video ni. Okay, nampak? Alhamdulillah. So ni nombor apa? Ni nombor overlap. Ni, sini semua nombor overlap. Ni ada overlap nombor. Maka tahu lama tak buat video, relax ah. So, ni adalah nombor apa? Ini nombor ini lah. Ni aku bintangkan. Ni bintangkan. Overlap tu mana? Ni overlap. Dua nombor ni overlap. Ni silah kita panggil lah. Right. So sekarang kita tengok nombor minyak 1175. 11 dia kat mana? Kat sini. 75 dia dekat mana? Bawah sini. Exhaust pula 50 kat mana? Sini. 37 bawah ni lah. Okay. So jauhnya jurang jarak percitaan mereka ber-LDR. Kan? Tak boleh ke sang? Boleh. Tapi motor tu pergi dia tak ketahuan lah kita kata. Sebab apa? Sebab semua nombor-nombor ni dia ada range RPM dia. Yang baru motor tu hidup dengan ada tekanan yang mampu memberi tenaga dekat motor tu sendiri. Dia ada target RPM dia sendiri dan dia ada target CR dia sendiri. Pening kita nak setting cam macam ni. Nombor macam ni, cam ni tak pening. Nombor yang macam ni kita agak sukar untuk setting. Sebab apa? 10 ni RPM tengahan. RPM tengah punya motor pergi. Tiba-tiba kat sini ni high RPM punya nombor ni. Sini 50. 50 ni middle. Middle. 37 ni pun very high RPM punya nombor. So, ke mana hala cam ni? Dia pun tak tahu nak ke mana. Jadi kita sebagai pengguna, sebagai user, sebagai orang yang modify, kenalah ubah kedudukan cam ni supaya duduk di tempat yang sepatutnya. Baru boleh motor tu pergi cantik. Sedangkan cam yang sama sang, kenapa kita nak ubah bentuk? Dia duduk kat situ. Ilmu degree wheel ni dah ada berpuluh-puluh tahun. Aku baru umur 18 tahun. Jadi jangan kata aku buat ni sebab aku nak promote barang aku. Tak. Ini ada ilmu. Hampa ambil, hampa sedut, telan kat bawah. Tak ada masalah pun kat aku. Sebab ramai dah aku tengok orang dah boleh diecam. Tu rezeki hampa. Tak ada masalah bagi aku. Right. So sekarang ni nombor ni macam mana kita nak tukar? Bukanlah kita nak tukar, kita nak ubah dia. Apa guide kita? First kali aku akan tambah dulu. Buka dengan tutup. So 11 tambah 75 kita akan dapat 86. 50 tambah 37 kita akan dapat 87. Okay, itu first. Kedua, kita akan pilih kat sini.
Kita akan ambil intake close tambah exhaust open sama dengan A. Lepas tu A bahagi 2 sama dengan B. Lepas tu sebelum terlupa, 86 dan 87 ni aku panggil dia sebagai total duration. So aku tulis TD lah. So TD in tolak B dapat C. TD X tolak B dapat D. Tahu? ABCD pula main. So ABCD ni mana apa? Kita buka petak baru. Dua nombor ni, intake close dengan exhaust open, kita panggil sebagai B. Intake open kita panggil sebagai C. Exhaust close sebagai D. Okay? So macam mana nak kira dia? Masukkan formula 75, sini 50. So 75 tambah 50, kita akan dapat 125. Jadi A ni adalah 125. Okay, 125. 125 ni bahagi 2, kita akan dapat 12 bagi 2, 60. 5 bahagi 2, kita akan dapat 2.5. So 62.5. Ini adalah jawapan bagi B. Ini adalah A, ni B. Okay, 86 tolak, tulis inilah 86 tolak B. So kita akan kira 86 tolak 62.5. Aduh, semaknya kalau lah hampa tahu. Aku berapa tak gemarnya ada point 5 ni. So kira dia macam mana? Tolak macam ni, 6 jadi 5 ni, 10 ni jadi 5. 5 ni jadi 3. Sorry, ni tak pinjam. 8 tolak 6 jadi 2. So 23.5. 23.5. So tulis sini 23.5 adalah C. Untuk exhaust pula samalah, 87 tolak 62.5. So sini tinggal 6, sini 10, 5. 6 ni jadi 4, ni jadi 2. So 24.5. Sini 24.5. So apa data baru game ni? Padam sikit. Terabur sangat tengok pun. So apa yang sepatutnya game ni kita bubuh nombor? Kita akan bubuh nombor macam ni. 62.5, sini 23.5, sini 62.5, sini 24.5. So kalau kita tengok kat sini pula, kat mana 62? 62 kat sini, tengah ni. 23.5 mana? Kat sini. Tu dia. Sini lompat sini. Dekat je lah. So ini masih dalam range dia juga. Sama je lagi. Ini tak berapa high RPM, ini pun tak berapa high RPM, middle lagi. Walaupun ni agak bermulanya high RPM, tapi yang paling high RPM kat sini 75. Ni pun tinggi juga dah RPM ni. Ini pun RPM 12 ni, 12,000 ni. 11 ke 12,000 dah punya nombor tu kat situ. 23 ni pun 23.5, 24.5 ni pun memang bukan jalan-jalan dah punya nombor ni. Kalau hit Aspire 23 ni bukan jalan-jalan ni, nak lepas ni. Kalau hit racing, hit standard, ngeri-ngeri dah sebenarnya. Dah maksimum dah tu. Kadang macam tu juga. Kenapa orang tu buat sang Canon 65-20? Kadang sebab maksimum hit tu yang membenarkan takat tu dia tak lepi dah. Takat tu lah. Jadi dia buat macam tu. Okay, boleh nampak tak perbezaan yang sangat ketara daripada nombor asal sampai jadi nombor ni. Itu sebab dia kita kena dial cam ni. Sebab kalau asal daripada pakai cam macam ni, motor tu mungkin terlalu lembut untuk speed dia. Gear pendek-pendek tapi hujung kosong ni. Lalu macam ni hujung akan kosong. Dia pendek, hujung akan kosong. Sekarang kita ubah daripada sini, daripada starting dia tarik sampai top speed. Dia akan, secara teorinya dia akan jadi macam tu. Dan teori dia taklah terlalu jauh dengan praktikal dia. Dia takkan terlalu jauh. Sebab apa yang berlaku kat enjin tu semua ada data-data dia. Kilang buat, motor pun penuh data, kita modify apatah lagi lah. So ini nombor yang kita akan pakai dekat cam ni. So sekarang ni kita akan ubah daripada kedudukan ni ke kedudukan macam ni. Macam mana nak ubah? Kita pakai adjustable timing cam. Saya ada adjustable timing cam bang, saya nak ubah. Kat mana saya nak ubah? Kena pakai degree wheel lah. Tapi saya tak ada degree wheel bang. Tak payah pasang, tak payah pasang lah. Nak main cuba-cuba teka boleh, tapi tak setepat dan tak secepat yang kita akan dapat daripada kita guna degree wheel. Kita boleh try ketuk-ketuk. Kalau orang main dulu-dulu, dia dah korek dah. Apa cam gear standard tu. Dia boleh rasa, dia rasa. Itu dia yang dah rasa, ada pengalaman 10 tahun dah. Kita baru hari ni lepas tengok YouTube, tengok tutorial servis carburetor kat YouTube. Terus nak buat, tak dapat lah. So kita ni shortcut sikit je daripada mereka. Tapi pengalaman lebih daripada mereka lah. Right? Jom kita pergi dekat enjin lah. Alright. Sekarang cik-cik perempuan, kita dah pasang adjustable timing cam ni. Boboh tu suara. Kita pakai adjustable timing cam ni. Sebab apa kena pakai adjustable timing cam? Sebab mudah kita boleh ubah kedudukan atas bawah. Dan bila kita buka servis, kita pasang balik je ikut timing chain, kita makin semua. Tak payah dial dah. Ingat tu.
Buka 2 ni, jangan pergi buka 4 ni, memang jahanam lah jawapan dia. Okay, so tadi nombor exhaust minyak tutup 75. Kita nak pakai 62.5, something like that. So makin kita nak kena ubah ke atas ataupun ke bawah. Aku tak suka sebut emaritat sebab tu bahasa canggih sangat lah bagi aku. So bagi aku mudah je tip dia. Hampa tengok piring ni. So 75 adalah dekat sini. Kita nak pakai nombor dia dekat sini. So kalau nombor yang kita nak pakai tu di hadapan nombor yang sekarang, kita ke depan je lah. Kalau nombor yang kita nak pakai ni contoh 75, nak pakai 90, nombor dia belakang lah. So kita marking, tolaklah marking tu ke belakang. Itu sahaja. Kalau rasa laju sangat aku cakap, apa ulang balik video tu. Okay, jangan skip video. Skip iklan tak ada masalah kalau tak mau support. Tak ada masalah skip iklan. Skip video memang ke bawah. Lepas tu tanya, abang tak ajak pun. Video tu dah lah aku yang rakam, aku yang edit, aku yang upload. Aku tak lah apa aku buat. Aku tak lah apa aku cakap. Tu pun jangan kita gak melawan kata tak ada. Hai. Saya kata ubah makin ni. Inilah gunanya adjustable. Kalau tak nak dah pakai adjustable boleh. Kalau hang dah ada diri rasa yang cukup padu. Ini dah bukanlah rosak. Dah skru dia dah out dah. Jadi aku pakai je lah lagi sebab benda ni nak buat video je pun. Tak salah pun. Okay, kita ubah ke depan sikit. Nombor dia. Kita nak pakai 60-25 dapat 63 pun okey. Sekarang ni 59 terlajak. So, bila terlajak patahlah balik. Jangan dah terlajak abang, macam mana abang? Telefon tak berhenti pula. Mula ada mesej, kita tak balas telefon terus. Call bang kenapa tak balas mesej saya bang? Tak mak bang mengganggu. Telefon pukul 1 pagi minta mak mengganggu. Soalan ke apa tu? So, kita ubah sikit. Tanya je bang, jangan marah. Itulah kau. Sampai tengok nak tidur pun tak tahu. Yang boleh tanya 24 jam ni Google je. Okey, sekarang ni 63 tepat aku. Jarang-jarang berlaku. Kita nak pakai 62.5. Sekarang ni pergi dekat 63. Pejam mata je lah, kunci je lah terus semua. Kadang hotel-hotel marah aku. Sang, cuba buat video tu tunjuk betul-betul punya kemas sikit sang. Aku kan tak nak buat macam tu. Setakat 0.5 degree bagi aku okey je lagi. Kita bukan jawab periksa. So masih boleh dapat markah penuh daripada aku. Okey lah daripada tak ada langsung kan. Okey, boleh dah tu. So sini dia akan pergi dekat 62. Okey. Sekarang ni pergi kat whiteboard balik. Whiteboard kecil lah. Kita akan ambil data penuh dia lah. So sini kita akan ambil overlap leaf valve dengan LC punya number. Ni open close lah. Intake, exhaust. Ni bal minyak, ni bal api. Kot lah tak faham. Lepas tu kita akan dial, ambil exhaust dulu. Cukup satu pusingan, mewakili 1 mm. Kita berhenti kat piring, kita tengok kat meter 62. So tulis je lah sini 62. Kita pusing lagi, kita akan ambil overlap minyak. Minyak buka berapa degree? 20, 25. 25. Sekejap lagi dia mungkin terberanak daripada yang degree kita dah. Tapi tak ada lah terberanak sampai 5 degree. Kadang 1 degree. Itu faktor apa sang? Itu faktor kelemahan aku sendiri ya. Kadang jarum letak tak berapa tepat, tak apa cantik. So kat sini 24. Cun dah ni. Handsome dah ni. Handsome. 62, 25, 24. Lepas tu kita tengok minyak tutup. Kat mana? Pusing je terus lagi sampai habis. Nampak? Ada 0.03 aku letak meter angle letak apa cantik tu. Lah sama-sama kita belajar. Right. Dari sini 63. Ni 63. Okey. Lepas tu sekarang ni kat sini kita ada OL. OL ni apa? Orang lama bukan. Ni overlap leaf. LV ni leaf valve bukan back LV. LC ni apa? Bukan motor LC, loop center. So kita akan cari overlap leaf dulu. Apa itu overlap? Overlap adalah lejang yang bermula sewaktu Pak Akhir lejang buang, permulaan lejang masukkan. So kita akan ambil overlap minyak dulu. Kita tengok minyak berpusing berapa degree, berapa mm. Kita akan tengok meter minyak berpusing berapa mm sampai ke TDC. Cara dia macam mana? Pusing dulu tengok 1 mm. Yang ni kita ambil, tangan letak dekat kosong. Terus pusing lagi 1 mm, 2 mm sampai bertemu kosong ya. So 2.6. Tulis sini 2.6 mm. Okey. Lepas tu exhaust pula macam mana? Sama, bagi sampai habis. Bagi sampai sudah habis, reverse balik. Satu pusingan 1 mm,
2 pusingan bersamaan 2 mm sampai ke kosong. Okey. Okey. Dia tinggi sikit. 2.65 lebih kurang lah 2.65. Okey. Lepas tu LV leaf valve. Kita tengok leaf valve exhaust berapa kita dapat. Kira berapa pusingan terus. 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan, 4 pusingan, 5 pusingan, 6, 7 habis. 7.66. 7.66. Okey. Minyak pula berapa? Tengok meter minyak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minyak tinggi sikit. 7.88 lebih kurang. 7.88. LC ni pula macam mana? Aku ambil ralat maksimum pada 0.05 degree. 0.05 mm. So kalau tengok kat sini, kita ambil paling tinggi. Aku akan letak kat 10. So aku akan berhenti dekat 0.05. So tengok nombor dekat piring. Sekarang ni nombor kat piring adalah 87. Sorry. So tulis je 87 macam tu. Teruskan pusingan, dia nampak paling tinggi. Lepas tu dia turun balik. Kita ambil juga dekat 0.05. So sini adalah 69. So sini 69. Right. Lepas tu kita tengok exhaust pula. Exhaust ni dekat mana paling tinggi dia. Kita nak cari loop center. Okay. Macam biasa aku beritahu, aku akan adjust je tu. Okay. Lepas tu reverse, pergi dekat 0.05 sebelum maksimum leaf valve. Kita tengok nombor kat piring adalah 68. Saya tulis je 68. Kita pusing. Dia naik paling tinggi, dia akan turun balik. Kita ambil juga nombor dekat situ. So sini adalah 89. Okey. Ini adalah data-data game ni sekarang, dan kita akan pergi buat lebih besar dan kita akan explain apa benda nombor-nombor ni semua. Okey. Hai, busi ni. Tengok nak lalu lah duduk sini. Pasal sorry lah. My office is quite messy. Okay. So tadi kita dapat nombor 25, 63, 62, 24. Lepas tu kita ada data bagi overlap lift. So sini overlap lift 2.6 mm bukan inci. Sini pun 2.65 mm bukan inci. Leaf valve kita dapat 7.88. Sama juga mm. Exhaust 7.66 mm. Lepas tu kita ada LC sini 8769. Sini 6889. Okey, ini adalah data-data yang kita dapat sewaktu kita berdai cam tadi. So, saya akan ambil marker lebih jelas dulu. Nampak tulisan. Okey. Itu adalah data yang kita dapat sebentar tadi. So, total duration dia apa? Total duration ni nak isi apa? Sekarang ni kira macam jawab soalan peksa kan. Sila isi ruangan kosong. 10 markah untuk anda. Okey. Macam mana nak dapat total duration? 25 tambah 63. So, 25 tambah 63 dapat jawapan apa? 25 tambah 63 kita akan dapat jawapan 88. Sedang tadi mula apa? 87, 86. Buat dia ada penambahan sikit. Sebab apa berlaku penambahan? Kadang-kadang sebab faktor tepek tu. Tepek tu tak apa cantik. Tak pun kedua, satu piring tu kita tengok jarum dengan piring tu kadang atas bawah tak berapa jelas. Tapi perubahan dia tak ada lagi gila-gila. Macam tadi contoh 86 ke 87 aku pun dia tak ingat. Daripada situ pergi sampai 120. Tu tak betul lah. Perubahan dah 1-2 degree saja. Ni kalau jawab periksa kalau kat sekolah gagal sebenarnya. Tapi untuk periksa di dunia kehidupan ni bagi aku tak ada masalah pun. 1-2 degree ya. Sebab data ni untuk kita pakai sendiri. Bukan kita nak buat jadi masuk dalam buku sumber rujukan kan. Kalau macam tu kena buat gila-gila punya tepat lah. Ni untuk kita guna pakai-pakai lah. Tak ada masalah lah bagi aku. Okay, ni 6224. 62 tambah 24 kita akan dapat 86. 86. Tadi berapa aku tak ingat. 86, 87 kot tadi. Kurang satu sana pilih pula dah kan. Macam tu lah perubahan dia. Okay, lepas tu degree. Macam mana nak dapat degree? Tambah 180. So 88 tambah 180 kita akan dapat 268. Exhaust 86 tambah 180 kita akan dapat 266. Itu dia. Hampir penuh dah. Okey, sekarang kita pergi dekat loop center. NO ni apa? NO ni adalah nombor di luar. NI tu nombor inside kat dalam. Ada piring ada nombor macam tu, ada piring yang tak ada nombor macam tu. Ni adalah shortcut calculation aku je sebenarnya. Kan? Sebenarnya aku diajak tak pakai yang ni. Aku dah ajak sini sampai sini terus. Aku bagi macam ni. Bila kita buat banyak ni, customer banyak lebih sikit. Orang upah dah mahal.
Upah dah mahal bagi 4 nombor. Benda macam tu kan. Okey, loop center ni macam mana nak dapat? Kita tambah 87 tambah 69. Saya tulis sini 87 tambah 69. 9 elok sikit sang. 7 tambah 9 jadi apa? 7 tambah 9 jadi 16. 6 naik 1. 9 tambah 6 156. So 156 jumlah loop center yang mana kita ambil dia ralat pada 0.05 sebelum maksimum dan selepas maksimum. Maksudnya dekat mana tau? Dekat sini. Puncak cam tu kat sini 0.05 sebelum max, 0.05 selepas max. Sebab kita akan nak cari tengah-tengah dia dekat mana. True loop center. Right. So 156 ni kita nak buat apa? Kita kena bahagi dengan 2. So 156 bagi 2 berapa jawapan dia? 15 bagi 2 75. 6 bagi 2 dapat 3. So sini adalah 78. So sini adalah 78. Nombor insert dia macam mana? Nombor insert tu nombor di dalam dia tu. Nombor di dalam dia kalau korang tengok dekat piring, kat sini 90, sini dah jadi 100, sini 110, 120, 130. Ada piring yang ada nombor tu, ada piring yang tak ada nombor tu. So kalau yang tak ada nombor tu pakai Galaxy ni. Yang ada nombor tu 78, tengok 78 kat sini, nombor dalam dah 100 berapa. Tu jawapan dia. Ini adalah cara mudah. So kalau tak ada tu macam mana dapat jawapan? Mudah aja. 180 tolak 78. Jawapan dia 102. 102. Okey. Itu untuk bahagian intake. Exhaust dia apa cerita? Sama juga jalan kira dia. 68 tambah 89. 68 tambah 89. 8 tambah 9 apa? 88 16 17. 7 1 86 1 15 157. So 15 157 ni kena bagi 2. 15 bagi 2 75. 7 bagi 2 3.5. So jawapan dia 78.5. Tahu. Matematik aku fail dulu sebenarnya. So 78.5 kita dapat 78.5. 180 tolak 78.5. Macam ni kira dah. Itu conteng je. Sini jadi 7. Sini jadi 9. Sini jadi 10. Kosong tu jadi 10 kan. Sini 5, 9 ni. Sini jadi 1, 0, 1. So jawapan dia adalah 101.5. Tu jawapan dia. Okay. LSA ni macam mana? Tambah 2 ni bagi 2. Settle. So sini kita akan tambah dulu 102 tambah 1 tahu sangat 102. 102 tambah 101.5. Jawapan dia 5302. 203.5 bahagi dengan 2 kita akan dapat 1 sini turun lah. Terkira ni sini jadi 1. Sini jadi kosong. 3 bahagi 2 kita akan dapat 1.5. 5 bagi 2 kita akan dapat 2.5. So dia akan jadi 101.75. So ni ada jawapan dia 101.75. LSA ni banyak jalan kira, banyak teori, banyak cerita dah. Terpulang pun nak pakai yang mana. Jangan terkejut bewak bila jumpa orang tu kira macam tu, orang tu kira macam tu, aku kira macam ni. Lain orang, lain teori. Aku pun belajar macam-macam cara kira LSA dan aku akan pakai yang mana lebih aku rasa lebih mudah untuk memahamkan aku. Sebab hang belajar lah dengan 10 orang cikgu pun lah kali hang akan ikut cikgu mana yang lebih memudahkan hang. Sebab yang nak buat hang bukan cikgu tu. Simple. Wih, ni apa ni? Bogey Ken dah macam apa lagi? Kapal nen ni. Kena ban pula video aku. Okay. So, kat mana nombor-nombor ni tau? 25 kat sini ni overlap ni 25 sini 24. So kalau sini orang panggil overlap jadi berapa? 49. Besar dah tu untuk nombor King ES5. 49 ni besar dah. Kalau 50 ngeri dah. Kalau 60 mana nak jumpa ES5 boleh support overlap 60. Jarang-jarang nak jumpa. Boleh jumpa tapi jarang-jarang. Tu pun kena tengok balik nombor dia dekat mana nombor dia tu. Adakah 10 50 kan? Tu kena tengok balik lah. Okey, 62 kat sini. 63 kat sini. Right. So, apa cerita game ni? Game ni first kali kita tawaf bila tutup 63 macam biasa aku akan cakap minimum CR kena 12. Sebab apa kena CR kena 12? Sebab valve buka lama. Sewaktu lejang mampatan, valve lambat tutup. Lejang mampatan bermula dekat sini. Piston dari bawah naik ke atas. Naik ke atas ni valve tak tutup lagi. Ni 1 mm punya angkatan ni. Tak tutup lagi. Dia dah tinggal banyak mana stroke dah tinggal. Masuk RAM lagi. Kalau 63 RAM selalu pergi kat sini 50. Dia hanya tinggal separuh stroke untuk melakukan sebenar-benarnya lejang mampatan. So sebab tu kita perlukan CR yang tinggi. Kalau cam besar ni hang masuk CR standard 9 di sebelah 1 tu, jahanam lah. Kena isap gam dulu lah. Tak boleh. Lalu nombor-nombor macam ni 268, 266
Untuk motor 2 buah 250 ke atas pun dah mula gila dah. Kalau pakai 26 ni lagi gila lah maksudnya. Dan seiring dengan besarnya degree, kita akan naikkan lift. Ikutkan aku nak buat sampai 8.5, tapi sebab owner nak pakai urut, tak naklah buat pelik-pelik sangat, janji nak nampak panjang. So kita buat lift rendah sikit, degree besar. So motor hujung takkan menjerit tekan gila punya. Kita tak nak yang jenis bap, tak mahu tu. Kita nak motor tu smooth. Sekarang ni kita nak ubah karakter bagi dia smooth. So ini yang kita cuba bantu kepada owner. Ni nombor dia. Asalkan owner tak tanya, bang minjet nak pakai saya apa? Minjet nak pakai apa? Kita tengok video YouTube pula. Pakai berita TN, minjet 101, 102. Penat kan? Ni untuk main long lah selalu macam ni. Main sekilo pun boleh, tak ada masalah. Cam tu sama je, lebih kurang je. Tak adalah pelik-pelik sangat. Contoh bang, saya dah beli cam custom bang. Orang tu cakap untuk pistol 57. Sekarang ni motor saya jam bang, 1000 blok. Saya pakai 57.25. Perlu ke saya tukar cam? Sebab owner tu buat cam saya bang untuk pistol 57 ngam-ngam. Tak ada. Boleh je pakai, tak ada masalah pun. Padankan dengan compression ratio kita. Faham karakter enjin pula. InsyaAllah tak ada masalah. Yang masalah dah cam macam ni lah. Sampai 57 bang, kenapa? Kalau 57.25 motor mati tak hidup ke motor? Tak. Sama je. Jangan pening-pening. Sebab cam dia macam ni. Kalau cam macam ni nak panggil apa pula kan? Sebab apa? Perasan tak satu. Mula-mula tadi sebelum kita die. Lift cam kita 6.49. Apa cerita lift kita pergi sampai tinggi ni? Nampak tak? 6.49 je cam tu angkat, tolak rocker arm. Rocker arm tolak bawah banyak macam ni. Perubahan berapa tu? 649 7.88 tolak 6.49. Kalau kita kira 7, 1, 18 tolak 9 jadi 9 ke? Sebab 9, 18 7 tolak 4 jadi 3 1.39 dekat 1.39 penambahan 1.39 mm tau, bukan 0.39, hampir 1.4 mm penambahan extra bonus lagi. Barang hang kerja sikit dapat bonus banyak. Maksudnya cam ni yang kita duk gila tu kat rakam, salah satu sebab kita nak ratio, bukan semata-mata bearing. Bearing tu nombor 2. Ratio tu kita nak dulu. Maksudnya mesin tu ringan dekat sini, dia tak perlu naik tinggi-tinggi. Sebab kalau kita buat cam pakai rocker arm standard 7 naik 7, 8 naik 8. Contoh macam ni 7.8. Bukit dia kena naik setinggi 7.88 meter. Sedangkan yang ni naik 6.49 meter, result sama 7.88. Result sama 7.88. Hang nak mana? Hang nak naik teruk ke naik rendah? Semua orang nak kerja senang tak? Mana ada nak kerja susah-susah. Sebab tu kita buat cam pelik-pelik. Kenapa buat cam pelik-pelik sang? Sebab benda boleh buat. Tapi bila orang nak order, malas nak buat. Sebab cam macam ni aku pun banyak kerja lain sama. Jadi cam pelik-pelik macam ni hanya bila aku berkelapangan betul-betul lapang baru aku buat. Maksudnya bila tak ada kerja baru buat. Macam tu. Bukannya bang saya nak order sebatang, alamak dengan sebatang. Selalu yang orang order pun sebenarnya buat pun banyak yang tengok kat Instagram aku tu. Dekat 10 batang tu semua orang dah order sebenarnya. Dan yang order tu pula bukan baru order semalam. Tak, order sebulan lepas, 2 bulan lepas dah order. Dah bagi duit siap semua dah. Bila lapang pun buat. Dan orang yang order tu pun tak tanya, sang dah buat belum? Tak, sebab dia tahu aku punya sibuk macam mana. Dan kalau kita kata kalau macam renyuh sangat, macam cerewet sangat, nak cepat bang, motor nak pakai ni bang, jangan order. Sebab cam pelik-pelik ni memang kita hanya buat bila kita berkelapangan saja. Sebab kita pun ada kerja benda lain sama. Kan nak kejar sebatang cam penat kot, itu banyak kerja lain sama kan. Bukan nak tolak rezeki, tapi minta faham tu je. Okay. So ni nombor dia. Nombor ni memang boleh lah. Nak flyway, tunduk, kaki gedik-gedik tu pulang kampung lah. Dan orang yang pakai cam ni, macam biasa aku beritahu, dia takkan tanya minjet nak pakai saya apa ke, kena tengok YouTube dulu ke minjet kan, tak ada. Spring bar nak pakai apa, tak ada. Bang 7.88 ni kalau pakai biasa punya spring standard confirm sangkut terus, cam tak boleh pusing. Lepas tu dia akan call lah sang bodoh, sang buat cam tak boleh pusing. Sebenarnya kesalahan sendiri lah. Dia senang je. Hang nak pakai cam gila-gila, hang sendiri kena gila lah. Sebab tak ada orang pergi kedai Lamborghini nak tanya kat salesman, saya nak beli Lamborghini, macam mana nak buat Lamborghini? Tak ada. Sama kan nak pakai cam. Hang nak pakai cam gila-gila, maksudnya hang sendiri pun dah bersedia untuk menghadapi segala onak duri cam yang bukan-bukan ni lah. So itu saja daripada aku untuk hangpa semua kan. Sebab ni kita buat cam pelik kan. Cam wave 125 PMP ESPI, pakai rocker arm Legenda 110 bearing. Tak boleh ke pakai cam biasa sang? Menjadi biasa tu ikutan. Menjadi luar biasa tu pilihan. So selagi mana halarat isyak agam, dipersilakan. Okay, itu saja daripada aku untuk apa semua. Sekarang ni masa Covid, keluar rumah pakai topeng. Jangan time kena ambush dengan polis tu tak pakai topeng, dia buat video maki-maki polis. Bila polis kutip kat rumah, pandai tunduk pula. Masalah juga macam tu kan. So mudah je, ikut je arahan, tak susah pun. Right, so itu saja daripada aku untuk apa semua. Seperti biasa,
sebarang komen untuk aku improve next video, boleh komen kat bawah. Dan macam biasa aku cakap siap-siap, minta maaf aku tak reply mesej tu sebab banyak sangat komen dekat, bukan cakap kat Instagram, dekat YouTube, dekat TikTok, dekat Facebook. So tak terkejar, nak kejar dunia sosial media ni memang tak terkejar. Dan ramai orang tanya aku apa tips untuk kita berkecimpung dalam sosial media ni. Sosial media bagi aku mudah je, tak kembang bila kena puji, tak tumbang bila kena maki. Simple. Itu saja. Right, jumpa lagi. Assalamualaikum.